Temui saya dalam rancangan Game Changer apabila teknologi bertemu sukan. Apa aktiviti sukan yang anda lakukan semalam atau minggu lepas? Adakah anda berbasikal atau berlari ataupun bermain bola sepak? Atau anda lakukan aktiviti indoor seperti di gym ataupun senaman di rumah? Aktiviti yang aktif dapat meningkatkan tenaga dan meningkatkan kekuatan otot serta daya tahan kita. Bagi ahli sukan yang aktif dan kompetitif, mereka mahu kekal dalam keadaan fizikal yang terbaik, sentiasa menguatkan pelbagai otot demi mengekalkan dan meningkatkan stamina mereka apabila melakukan senaman. Namun, ramai dalam kalangan ahli sukan ini melakukan rutin senaman atau latihan sukan sambil dibantu dengan sokongan teknologi. Kalau nak tahu, latihan di gym adalah merupakan aktiviti rutin yang perlu dijalankan oleh seseorang atlet profesional hampir setiap hari. Rutin ini menjadikan jadual mereka sangat padat. Setiap hari kena pergi gym dan kena menjalani latihan sukan. Jadi, kalaulah ada sesuatu teknologi yang dapat membantu mereka meningkatkan prestasi tanpa perlu pergi ke gym, sudah pasti ini sangat-sangat membantu mereka. Berikutan itulah penyelidik dari luar negara telah mencipta peralatan yang boleh dipakai oleh seseorang atlet ketika menjalani latihan. Dalam masa yang sama, dapat meningkatkan kekuatan mereka. Sebelum ini memang dah ada berat boleh pakai di pasaran, tapi bentuknya adalah sangat besar dan tidak selesa digunakan semasa atlet menjalani latihan. Minggu ni kita akan lihat bagaimana wearable weight atau berat boleh pakai digunakan dalam latihan sukan. Apakah kesan penggunaan alat ini kepada ahli sukan? Lila adalah satu produk tempatan Malaysia yang banyak membantu atlet dalam kaedah latihan intensif dengan tujuan tertentu. Ia dicipta melalui penyelidikan di lapangan sebelum ia diaplikasikan kepada atlet sebenar. Typical in my job, I was working with a coach back in 2003. Actually, it was with the national sprinting coach, and we were on the track training with a very famous Malaysian sprinter, Nazmizan. He was the 100-meter, 200-meter champion for Malaysia, and we were on the track, and we were trying to get more strength, more power in his legs. And so we had a very heavy sled. He had a cable attached to a weight behind him, and he was running, pulling the sled, which is very popular in sprinting. But the problem when you pull a sled is your technique in sprinting falls apart. And so I was looking at that sled and I was thinking, if we could take the weight off the sled and somehow put it on the body, then the athlete could actually train the weight training, but doing their very specific movement. And that literally was a 17-year journey. Wearable weight atau berat boleh pakai ialah berat yang dipakai pada badan semasa atlet melakukan latihan sukan. Pemberat ini dipakai di beberapa posisi badan, antaranya buku lali, pergelangan tangan dan kaki. Apa yang uniknya dengan alat ini, ianya sangat kecil dan nipis sehingga seolah-olah tidak kelihatan ketika memakainya. Namun, ianya memberi impak yang sangat besar kepada seseorang atlet. Antara atlet Malaysia yang memanfaatkan teknologi pemberat boleh pakai ini ialah Rachel Arnold. Beliau merupakan antara pemain utama squash senior kebangsaan dan kini berada pada ranking 25 dunia pada tahun 2022. So I've been trying to work on my endurance, try to last longer on court. I feel like I've been struggling with it for a while now. So I feel like with Exogen, it will help me last longer and play my shots better and be more accurate. First, I was observing her. She was using this. I didn't ask her why she's using this. Because I want to observe, does it make benefit to her or it's really... And when I see a little bit benefit, I ask her, how long are you going to use this? She said to me, just for
first 10-15 minutes of my sessions. Then I said, does it make better? She said, I feel lighter. Okay, let's see. Then I observed for sessions. I feel her movement was getting better in the front court, where actually most of the players are struggling. And she needs to improve that momentum of the court. And when I see that she's getting better, so I say, keep doing it. Yeah, I guess it's really important since I don't have the time as much, and it's really useful for me to just use it on court while I'm doing my sessions. That just saves us the amount of time and, help me improve while I'm on court as well. Lila menjimatkan masa pengguna ketika melakukan latihan sukan. Ia dapat memperbetulkan pergerakan rutin atlet, menimbulkan kesedaran atlet kepada bahagian otot yang perlu diberi fokus serta membantu pemulihan otot atlet. Wearable weight konvensional lazimnya mendatangkan ketidakselesaan kepada pengguna, berat keterlaluan dan ada kalanya mendatangkan kecederaan kepada pengguna. Lila merevolusikan peralatan wearable weight dengan memperkenalkan peralatan pemberat yang boleh diletakkan di mana sahaja bahagian di badan. Lila dapat membantu mempertingkatkan kekuatan suatu bahagian badan kepada atlet. Basically, it's weight training for your sport, so there's no limit on a specific sport. The body is the same, regardless what sport it is. And we have a way now that we can put weight anywhere on the body, you use it for your sport. But what people need to understand is they need to know where to load for their sport. Like for tennis or squash, it might be more in the arms. For swimming, maybe it's more in the legs or cycling. And so we have different products that target the different areas that you need for your sport. But we can use it everywhere. Teknologi ini dicipta dengan fleksibiliti tinggi untuk atlet menyesuaikan pemakaian pemberat di mana sahaja mengikut keperluan jenis sukan. Lee Chong-wei was one of the first people using this. He was running on the track with it to get more intensity in his endurance, using it on court during high-speed shuttle drills. And once we started to see the value in badminton at a high-performance level, we started testing it across more and more sports. Keputusan menunjukkan selepas pasukan badminton Malaysia mengaplikasikan teknologi ini, ia memberi hasil yang positif. Ia telah memberi kesan kepada permintaan produk Lila. Ia telah dikembangkan kepada pelbagai jenis sukan di peringkat global. Banyak pasukan gergasi dunia mula mengguna pakai produk ini. In Malaysia, hockey, diving, sepak takraw, football, most of the big sports, squash, they're already training with it. Hebat kan? Kita berehat dahulu, selepas ini kita teroka pula teknologi untuk pelari. Apa yang saya nak tunjukkan selepas ini adalah teknologi yang diperlukan oleh seseorang atlet olahraga seperti lari pecut, lari 400 meter atau 1500 meter di balapan. Alat ini diperlukan ketika mereka berlatih seorang diri. Dengan adanya alat ini, mereka dapat mempertingkatkan target kelajuan larian setiap hari. Apakah dia teknologi itu? Kebiasaannya, apabila seseorang atlet berlatih seorang diri tanpa pesaing, secara psikologinya dia akan berlari semakin lama semakin perlahan. Sekumpulan penyelidik dari UiTM telah membangunkan sejenis alat bantuan pelari yang dinamakan sebagai runner pacer. Untuk membangunkan running pacer ini disebabkan terdapat pelbagai input ataupun pendapat daripada atlet-atlet ataupun pelari-pelari yang mana mereka mengatakan apabila mereka berlari pada jarak yang jauh, kadar kelajuan bagi setiap larian itu semakin berkurangan tapi tak dapat dikenal pasti. Jadi kita kena develop ataupun kita kena bangunkan satu sistem yang mana
pelari-pelari ini boleh berlari pada kadar yang sekata sepanjang larian lah. Bagaimana ia berfungsi? Runner pacer membolehkan atlet di balapan menyasarkan rentak atau masa sasaran dengan lebih baik. Dengan itu, mereka dapat membentuk rutin latihan yang meningkatkan skill dan prestasi latihan mereka. Fungsi runner pacer antaranya membantu pelari melengkapkan perlumbaan mereka. Alat ini membantu pelari daripada membuat kesilapan biasa seperti bermula terlalu cepat dan bergelut pada penghujung larian atau bermula terlalu perlahan dan kemudiannya ibarat mendaki gunung yang tinggi pada separuh akhir larian. Secara keseluruhannya, running pacer ini terdiri daripada beberapa bahagian. Kita pecahkan kepada dua. Pertama adalah perisian. Kedua adalah dia punya perkakasan lah, hardware kita panggil dalam bahasa Inggeris. Di mana untuk hardware kita ada LED. LED ini kita bina sepanjang setiap 15 meter. So, jadi kalau untuk kita lengkapkan kepada 400 meter, kita akan buat beberapa set sehinggalah buat untuk satu pusingan stadium ataupun track balapan. So dari situ hardware-nya kita akan sambung-sambunglah. Dia merupakan satu sistem yang modular. So kalau kita nak guna 100 meter, kita boleh set 100 meter. Kalau kita nak guna dia 200, kita boleh set 200 meter lah. So peringkat kedua adalah dia punya microcontroller, dia punya brain lah, kita panggil dia punya otak kepada sistem ni, di mana perisian dan juga hardware kita berkomunikasi menggunakan app yang dibangunkan untuk berinteraksi antara satu hardware dan juga software lah. Pihak jurulatih boleh menggunakan perisian untuk memberi halaju yang berbeza, kelajuan yang berbeza, jumlah pelari yang beberapa orang, seorang atau dua orang atau tiga orang, terpulang kepada keperluan jurulatih lah. Seorang atlet itu akan berlari dan menjadikan lampu LED sebagai pesaingnya. Sekiranya dia berjaya berlari mengejar cahaya yang bergerak seiring dengannya, bermaksud matlamat lariannya dapat dicapai. Apa yang menjadi tujuan utama penyelidik UiTM ini adalah menghasilkan satu teknologi yang dapat membantu dalam sukan dengan harga yang mampu dimiliki oleh komuniti sukan tempatan. Hasilnya, dapatlah kita meningkatkan pencapaian sukan negara. Pelari tu boleh setkan pace dia orang nak berapa. Contohnya, pace sekarang 2. So, target pelari tu nak 2.5. So, dia boleh setkan pace-nya di app ni sahaja, di smartphone masing-masing lah, ataupun tab. Produk seumpama ini sebenarnya telah berada di pasaran, tetapi harganya agak tinggi. Inovasi penyelidik tempatan ini telah berjaya membangunkan teknologi yang hampir sama tetapi hanya melibatkan kos yang jauh lebih rendah untuk dimiliki. Dia banyak membantu saya. Dari segi latihan saya, dari segi pace saya boleh tahu daripada mula sampai habis berapa pace saya bila saya lari. Jadi sekarang dengan adanya sistem tu, saya boleh berlari dengan tanpa rasa penat sebab saya sudah dilatih untuk berlari dengan keadaan panjang dengan pace-pace yang tertentu. So kita harap running pacer ini dapat digunakan secara meluas di seluruh negara. Mungkin di peringkat sekolah, di peringkat universiti, setiap stadium yang ada di dalam Malaysia ni, kita boleh lengkapkan dengan running pacer ni untuk kita bangunkan atlet-atlet kita dengan lebih sistematik dan juga lebih tersusun. Syabas penyelidik daripada UiTM. Ciptaan sebegini amat diperlukan oleh komuniti sukan. Kita berehat sebentar dan selepas ini sebuah lagi inovasi dalam sukan daripada penyelidik tempatan. Tunggu! Pernahkah anda terfikir jika berpeluang berlumba basikal dengan Datuk Azizul, berapa jauh kita akan ditinggalkan?
Dengan teknologi yang dihasilkan oleh penyelidik virtual cycling, perkara itu adalah tidak mustahil lagi. Penyelidik Universiti Teknologi Malaysia (UTM) telah menghasilkan kaedah latihan yang disebut sebagai latihan kardiovaskular bagi dua jenis sukan, iaitu sukan basikal dan sukan mendayung. Bagi kaedah ini, penyelidik melakukan kolaborasi teknologi permainan gaming teknologi dalam latihan kardiovaskular. Dalam VR ataupun virtual reality, terutamanya untuk sukan, dengan adanya VR dapat memberikan advantage ataupun kelebihan kepada beberapa perkara lah. Yang pertama, dengan adanya virtual environment. Jadi atlet ataupun sesiapa sahaja yang menggunakan teknologi virtual reality ini dapat membuat latihan di mana-mana keadaan sekalipun. Dan yang seterusnya ialah data-data. Sebagai contoh, kalau Datuk Azizul menggunakan sistem kami, maka orang lain ataupun atlet lain boleh seakan-akan bersama-sama dengan avatar Datuk Azizul untuk challenge dia punya performance sama. Jadi ini akan meningkatkan motivasi tanpa kehadiran Datuk Azizul sendiri. Penyelidikan dijalankan oleh iHuman, membangunkan inovasi produk dan penyelidikan yang memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Idea membuat basikal virtual ini dicetuskan ketika musim PKP yang lalu. Dengan perintah kawalan tidak boleh keluar rumah, seorang atlet perlu mencari solusi bagaimana untuk meneruskan latihan dan meningkatkan prestasi mereka. Walaupun sekali pandang mesin basikal dan alat mendayung ini tak ubah seperti peralatan gym yang biasa, akan tetapi peralatan ini telah disambungkan kepada sejenis sensor dan menggunakan teknologi virtual reality dan IoT, Internet of Things. Kita menggunakan Smart Trainer. Smart Trainer ni adalah salah satu sensor yang ada pada basikal. Yang kita gunakan ni, dia ada power sensor, ataupun power meter. Kemudian dia ada speed sensor dan dia ada cadence sensor. Dan yang terakhir, yang keempat yang saya sebut ni, dia bukan sensor, dia adalah resistant. Yang mana kita boleh dengan menggunakan secara programming punya language, kita boleh kawal resistant yang ada pada Smart Trainer ni. Dia akan bagi berat waktu kita kayuh tu, kita akan automatik beratkan dia apabila waktunya. Selain bersifat virtual, atlet memerlukan alat bantu fizikal ketika melakukan latihan dalam sukan mereka. Teknologi banyak menyelesaikan isu ini dalam kebanyakan sukan. Dengan wujudnya alat bantu, atlet dapat meningkatkan prestasi dan kecekapan ketika latihan dan seterusnya membantu meningkatkan prestasi. Biasanya jika atlet menggunakan gym, mereka akan kata hanya dalam suasana dalam gym. Jadi dengan adanya VR cycling dan juga VR rowing yang kita hasilkan ni, atlet akan dapat seperti dalam environment, sebagai contoh menggunakan VR cycling, mereka akan boleh berbasikal seolah-olah berada di tepi bukit ataupun di pantai. Kalau menggunakan VR rowing, mereka seolah-olah berada di tasik, berada di lautan dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan antara kelebihan. Jadi mereka akan merasa lebih kata terhibur bila sambil-sambil melaksanakan aktiviti yang lebih serius di dalam gym. Latihan secara indoor ini dibuat dalam suasana terkawal. Ia adalah kalis masalah cuaca atau apa situasi yang tidak dapat dijangka. Kaedah ini memungkinkan atlet melakukan latihan dalam apa jua keadaan pada bila-bila masa yang diperlukan. Kewujudan latihan dengan teknologi ini dapat mengelakkan latihan bersifat monotoni atau rutin yang sama pada waktu yang lama. Dapat meningkatkan motivasi atlet ketika melakukan latihan dan analisis prestasi. Kaedah latihan ini turut membolehkan atlet dan jurulatih untuk membina profiling, monitoring dan planning dalam pakej latihannya.
Dengan menggunakan teknologi ini, seorang jurulatih juga boleh menyusun bentuk latihan yang diperlukan oleh setiap atlet. Keupayaan alat ini untuk menyimpan data pelumba basikal setiap kali menjalani latihan memudahkan jurulatih memantau perkembangan setiap atlet. Pelumba-pelumba basikal dari seluruh dunia boleh berlumba bersama dengan pakai teknologi ini. Apa yang amat berharga jika alat ini dapat dikomersialkan sepenuhnya dan digunakan oleh pemain profesional, teknologi ini akan memberi kita peluang berlumba basikal dengan Datuk Azizul Hasni umpamanya. Seronok kan? Dalam konsep virtual reality, atlet boleh mendapat pengalaman yang jauh lebih baik berbanding melakukan latihan secara konvensional. Dalam VR cycling misalnya, mereka akan boleh berbasikal di situasi mana sahaja, seperti menaiki bukit, di tepi pantai, di dalam bandar dan sebagainya. Jelasnya dengan teknik latihan sukan yang saintifik dan sistematik, prestasi atlet dapat ditingkatkan. Adanya bantuan sains dan teknologi dalam bidang sukan, penyelidik boleh memanfaatkan hukum dan konsep sains dalam penyelidikan mereka. Seterusnya memajukan aktiviti sukan supaya lebih kompetitif dan berkesan. Bertemu lagi dalam Game Changer.